Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Terima kasih saudara Qasim Ismail selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang berbahagia Sahib Samahah Dr. Juanda Jaya, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, penasihat IQ. Yang berusaha Dr. Mazli Malik, syarah dari UIAM Malaysia. Hadirin hadirat, para asatidzah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesi yang berikutnya daripada atur cara Convention Sunnah 2012 yang bertempat di IQ. Dan seperti biasa, forum kita pada Meli akan membicarakan kembali topik ataupun tema convention kita yang telah pun sebahagian, kalaupun bukan semua, sebahagian besar daripada kita mengikutinya daripada awal. Pembentangan daripada yang berbahagia Dr. Ismail Lutfi Al-Fatani sampailah kepada petang tadi dengan rencahnya. Maka pada malam ini kita akan gulungkan semula perbahasan tentang topik ini untuk kita membina bangunan yang kukuh, untuk kita mengatur langkah perjalanan kita yang selepas daripada ini. Bukan sekadar berhenti berhimpun, makan-makan, ada yang tak makan pun, dan kemudian habis begitu saja. Jadi untuk malam ini topik kita ialah ummatan wahidah. Saya tidak punya soalan spesifik untuk ditujukan, dan beberapa panel juga tidak mengetahui apa yang saya nak tanya ini. Jadi kalau zaman saya belajar dulu, pensyarah saya kata buat soalan sendiri dan jawab sendiri. Tapi oleh kerana kita memang melakukan format forum, jadi jangan ada yang kata ini soalan bocor dah rancang jawapan dan sebagainya, tak ada. Oleh kerana ketiga-tiga panelis kita ini ialah memang juru cakap umat, memang bercakap. Pegang mikrofon ini walaupun tak dibagi boleh bercakap, insya-Allah. Jadi kerana itu, apa yang akan saya lontarkan kepada para ahli panel nanti barangkali hanya mencakupi sebahagian daripada kehendak topik yang dibicarakan. Maka kerana itu, kalau ada sebarang perkara yang tertinggal berkaitan dengan tajuk yang tuan-tuan, puan-puan ingin suarakan, maka kita akan berikan satu slot di bahagian akhir nanti untuk soal jawab dari kalangan hadirin. Jadi kerana itu, terus kekal bersama kami, kekal dengan hati dan sanubari, dengan jiwa dan raga. Kalau mata pejam sekalipun, telinga biarlah masih terus menyala kekuatannya untuk kita menghayati topik ini. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya kemukakan soalan pada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Dr. Mazli Malik. Barangkali sebahagian daripada kita boleh menangkap perbahasan kita pada sepanjang hari tadi. Tapi untuk sesi selepas, ada yang dah segar, ada yang mula pudar, ada yang dah tak boleh bangun ini. Kalau boleh minta Fadhil Doktor gariskan kembali, bila kita bicarakan tentang ummatan wahidah, yang terpancar daripada apa yang kita bicarakan ialah kesatuan umat. Umat ini ialah umat yang bersatu di bawah kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi minta tolong gariskan konsep kesatuan tersebut, supaya ada gambaran kepada kita apa sebenarnya yang sedang kita cuba capaikan, apa yang ingin kita gagaskan daripada tema ini, insya-Allah. Fala tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Tuan Pengerusi, yang saya hormati yang di panel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah bersabar daripada pagi tadi hingga ke malam. Bila lihat kepada isu umatan wahidah ataupun kesatuan umat, saya rasa
kita perlu kembali kepada surah Hujurat bila Allah Ta'ala sebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara dan damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelagak. Jadi perbincangan tentang perkataan ikhwah itu, dia kalau kita lihat daripada juzur ataupun daripada akar perkataan dari segi lughah, dari segi bahasanya ataupun etimologinya, daripada akhun dan ukhuwah itu, kalau kita lihat dalam bahasa Arab sebelum kedatangan Islam, dia lebih digunakan kepada pertalian darah, pertalian kekeluargaan, pertalian kaum kerabat, pertalian satu kelompok keluarga. Jadi dia tidak keluar daripada itu. Tetapi apabila datang di Islam, seperti mana disebut oleh Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, dia kata Islam datang dengan membawa perubahan terhadap makna perkataan ukhuwah itu sendiri. Islam membawa keluar perkataan ukhuwah daripada semata-mata hubungan darah dan hubungan kekeluargaan. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Arab sendiri, banyak perkataan-perkataan yang bahasa Arab yang bila Islam datang, Islam memperkenalkan konsep baru terhadap perkataan tersebut. Antaranya ukhuwah, antaranya sabar, as-sabru. As-sabru kalau sebelum datangnya Islam, itu orang Arab tidak kenal perkataan sabru itu sendiri kan. Dalam perkataan al-halim kan? Halim itu kadang kita perasan lembut, tapi bukan. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan juga oleh Al-Zajjaj, bila sebut tentang al-halim itu maksud al-aqil, orang yang waras pemikirannya. Dan kalau dalam perkataan ukhuwah, maka Islam telah bawa ukhuwah pada dimensi baru, iaitu bukan hanya hubungan adik-beradik, bukan hanya hubungan kaum kerabat, bukan hanya sekadar hubungan pertalian, persaudaraan dan darah, tetapi lebih luas, iaitu al-ukhuwah fil aqidah, persaudaraan di dalam akidah, akidah yang menyatukan kita. Dan Imam Ali ada menyebutkan bahawa dia kata bila sesama mukmin itu, ukhuwah itu dipanggil ukhuwah Islamiah, dan kalau sesama manusia itu dipanggil ukhuwah Insaniyah. Maksud Islam bawa lebih jauh lagi, bukan sekadar kita ini bersaudara sesama mukmin, tetapi bila dengan non-Muslim itu hubungan kita adalah dibina di atas dasar kemanusiaan. Jadi malam ni kita nak cuba lihat konsep ummah itu sendiri, iaitu konsep kepada hubungan di atas dasar keagamaan itu. Kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh mufassir semua, dia lebih merujuk kepada dalam surah Al-Hasyr, bagaimana Islam telah merobek kita kata asabiyah, kepuakan dan asabiyah perkauman orang Arab dengan membawa satu konsep bersaudara di kalangan orang di luar batas geografi. Kalau di Mekah itu, Islam telah bawa satu revolusi persaudaraan dalam perkataan ukhuwah, bila mempersaudarakan golongan hamba dengan golongan tuan, golongan bangsawan seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, dengan golongan budak ataupun golongan hamba seperti Bilal, Suhaib dan lain-lain lagi. Bila berhijrah ke Madinah, ukhuwah itu melangkaui batas geografi yang tidak pernah dibuat oleh orang Arab sebelum itu. Sehingga kan bukan sekadar mereka ni ukhuwah di atas nama saja. Kalau kita baca dalam surah Al-Hasyr itu disebutkan bagaimana golongan Ansar Madinah itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengorbankan dan melebihkan saudara mara mereka seakidah, walaupun mereka sendiri berada dalam keadaan yang kefakiran. Jadi dia dahulukan sikap ithar. Sebab itu Syahid Al-Banna ada mengatakan serendah-rendah ukhuwah sesama mukmin itu ialah dengan syafus sudur, iaitu belapang dada sesama mukmin itu. Kita berbaik sangka, iyyakum wadhann, jauhilah kamu daripada zon, fa inna dhanna akdzabul hadith. Sungguhnya buruk sangka itu termasuk dalam seburuk-buruk berita yang palsu. Dan begitu juga kita disuruhkan supaya mengelakkan zon sesama manusia. Janganlah kita mencaci mengeji. Itu tingkat ukhuwah. Dan tingkat ukhuwah paling tinggi sekali ialah pada ithar. Ithar iaitu kita dahulukan saudara kita, saudara seakidah kita melebihi daripada diri kita.
Waktu kita lihat konsep jihad itu adalah setinggi-tinggi hitam. Kita kurbankan jiwa kita untuk mempertahankan ummah. Ikhwan dan akhwat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat konsep ukhuwah dalam Islam bukan hanya sekadar dalam konteks sosial saja. Malah dalam konteks ibadah banyak Allah SWT tekankan konsep ukhuwah. Dalam solat digalakkan solat berjemaah. Kenapa? Kerana ada unsur ukhuwah. Seminggu sekali solatul Jumaah itu jadi wajib bagi kita kan. Bagi yang mungkin, kerana apa? Kerana konsep ukhuwah itu sendiri. Kemudian ada perhimpunan tahunan, perhimpunan haji, konsep zakat. Dalam puasa pun ada konsep ukhuwah, zakat fitrah ada konsep ukhuwah, kita katakan zakat harta, zakat pertanian, itu semua berdasarkan konsep ukhuwah. Dan juga dalam konsep wakaf ada konsep ukhuwah. Kalau itu dalam hal-hal berkaitan ibadat, iaitu hubungan kita dengan Tuhan pun, Allah SWT mahukan kita tidak lari daripada ukhuwah. Begitu juga di dalam ajaran-ajaran Islam yang lain, utamanya di dalam konsep ekonomi, muamalat, itu ditekankan sangat konsep ukhuwah. Ya, bagaimana kalau kita lihat Syed Qutb dalam bukunya Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam, Social Justice in Islam, itu menekankan konsep at-takaful al-ijtimai, konsep bantu-membantu di kalangan masyarakat Islam. Seperti mana ada konsep ithar tadi, begitu juga di dalam kes-kes politik, dalam kes-kes ekonomi, ukhuwah menjadi temanya. Sebab itu kita lihat masyarakat Islam yang awal di Madinah menunjuk atau menjadi model kepada kita bagaimana sikap saling bantu-membantu, sikap saling mengislahkan, saling berpesan-pesan dan saling berkorban di antara satu sama lain. Jihad itu tahap ukhuwah yang tertinggi, dan banyak lain. Kalau kita lihat konsep ukhuwah diterapkan dalam Islam. Jika itu berkaitan sama akidah, begitu juga bila Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terdapatnya golongan bukan Islam di kalangan Yahudi, Yathrib. Rasulullah SAW di dalam Sahifah Madinah, walaupun riwayat ini ada dipertikaikan kerana Ibn Ishaq dan sebagainya, tetapi Dr. Ibrahim Al-Ali, ni bukan Ibrahim Ali Perkasa, ni muhadis daripada Jordan, mungkin Dr. Sri kenal daripada Jamaah Dunia, dan juga Akram Dhia Umari, seorang muhakik juga daripada Jordan. Dia kaji balik riwayat-riwayat berkaitan Sahifah Madinah yang meriwayatkan tentang Bani Israel. Walaupun ada riwayat yang tidak kuat, tapi dia kumpulkan dekat situ, ianya disokong oleh riwayat-riwayat yang agak kuat. Bila kumpul banyak dalam periwayatan itu, tapi periwayatan pun dia berkaitan sirah, kan? Dia bukannya hadis. Itu pun boleh sampai ke tahap hasan. Jadi menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menyikapi golongan Yahudi di Yathrib itu pun sebagai ummah. Satu ummah kerana mereka tinggal di dalam sebuah sempadan geografi bersama umat Islam. Yang mereka dikatakan malana wa ma'alaina, kan? Apa yang bagi kamu dan juga apa ke atas kami, begitu juga ke atas kamu dan bagi kamu juga. Konsep yang sama. Dan malah Rasulullah SAW sendiri memberikan banyak kelebihan kepada mereka, sehinggalah mereka mengkhianati perjanjian, baru Rasulullah SAW perangi. Sebab tu kadang kalau kita lihat al-aslu, hubungan kita dengan bukan Islam itu, asalnya ialah berperang. Ikut mazhab Syafi'i kena perang. Ikut mazhab Syafi'i, hubungan kita dengan non-Muslim, al-aslu dia perang. Kecuali dia nak berdamai, baru kita berdamai. Tapi kalau kita baca kat dalam fiqhul jihad, Yusuf Qaradawi, dia tahqiqkan pendapat mengatakan aslu hubungan kita jaga hubungan selagi mana dia tidak memerangi kita. Jadi itu konsep ukhuwah di dalam kemanusiaan. Tapi walau bagaimanapun, saya yakin malam ni kita nak bincang ialah konsep ukhuwah di dalam Islam, hubungan kita sesama Muslim. Dan kita tahu banyak sekali hadis yang ceritakan tanggungjawab dari konteks sosialnya antara sesama kita Muslim. Hak Muslim ke atas Muslim yang lain, yang mungkin ini bukan sebab kita nak cerita, tapi kita dah tahu hak ke atas jiran, hak ke atas kaum kerabat dan sebagainya. Itu yang kita nak cuba hayati. Persoalannya, bagaimana kita nak menghayati ukhuwah, tetapi pada hakikatnya kadang-kadang kita ni dipisahkan satu sama lain di atas fahaman. Ada orang kata ni sebab politik berpecah belah. Jangan. Sebab mazhab lagi orang pecah belah. Sebab fahaman agama orang pecah belah. Kadang separuh tu, boleh azubillah, boleh memuji akhlak Rasul dan sebagainya, tapi bila
Pemahaman mazhab lain, hilang akhlak yang disebut dan sebagainya. Ini hakikatnya. Kerana kadang perkara kecil-kecil, berbalah dan sebagainya, akhirnya kita lupa bahawa yang paling asasinya ialah ukhuwah yang perlu jaga. Kenapa? Kita boleh khilaf. Boleh khilaf di dalam pemikiran, boleh khilaf. Malaikat pun khilaf kan. Dalam hadis Bukhari itu yang kita dengar kisah seorang bunuh 199 orang dan bunuh 100 orang. Malaikat pun khilaf macam mana. Nabi-nabi pun khilaf sesamanya. Nabi Harun dan Nabi Musa. Dan kita tahu sahabat sendiri khilaf. Tetapi khilaf mereka tidak membawa kepada khilaf hati. Yajuzul ikhtilaf fil afkar wa la yajuzul ikhtilaf fil qulub. Kerana kalau ada khilaf dekat qulub, dia akan membawa kepada tamazzuk. Boleh khilaf dalam pemikiran, tetapi tidak boleh berpecah di dalam hati. Kerana hati kalau berpecah itu, dia makan dalam, kata orang. Wallahu a'lam bishawab.